Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Kita telah pun habis topik 1 hingga 3, iaitu berkenaan dengan pneumatic system. Topik 4 dan 5 adalah berkaitan tentang sistem hidrolik. Jadi untuk chapter 4 ni, kita lihat dulu components of hydraulic system. Jadi sebelum kita pergi pada litar dalam chapter 5, untuk topik yang ini kita lihat dulu komponen-komponen yang terlibat dalam sistem hidrolik. Jadi saya telah pun edarkan slide PowerPoint saya dalam WhatsApp group. Slide itu agak banyak, jadi mungkin tidak semua slide ataupun tidak semua point yang saya akan terangkan secara terperinci. Saya akan lihat di mana bahagian-bahagian yang mustahak, yang penting untuk saya huraikan dengan lebih detail. Topik hidrolik bermaksud the generation of forces and motion using hydraulic fluids. Hydraulic fluids represent the medium for power transmission. Jadi sistem hidrolik adalah sistem di mana daya dan gerakan dijana menggunakan bendalih hidrolik. Jadi dalam sistem ini, medium bagi penghantaran kuasa adalah bendalih hidrolik. Okay, kalau kita lihat apa yang kita sedang pelajari ini adalah di bawah bidang fluid power, kuasa bendalih. Jadi kuasa bendalih ini adalah kita menggunakan bendalih pada tekanan yang tinggi bagi pemindahan kuasa daripada satu lokasi ke suatu lokasi yang lain. Jadi bidang tenaga bendalih ini boleh dibahagikan kepada dua bahagian, iaitu bahagian pertama kita dah pelajari, iaitu pneumatik, dan bahagian kedua ini kita sedang di awal tajuk bahagian kedua ini, iaitu hidrolik. Jadi kenapakah hidrolik dan pneumatik ni digabungkan dalam satu topik? Sebab ianya dua-dua menggunakan ataupun di bawah bidang kuasa bendalih fluid power, di mana kedua-dua pneumatik dan hidrolik menggunakan medium fluid sebagai penghantar kuasa, iaitu pneumatik mediumnya udara dan hidrolik mediumnya adalah liquid. Jadi kedua-dua liquid dan air merupakan bendalih fluid, dan kedua-duanya memerlukan bendalih pada tekanan yang tinggilah untuk melakukan kerja. Jadi perbezaan di antara hidrolik dan pneumatik nanti saya akan terangkan lebih banyak poin lagi. Cuma untuk peringkat awal ni kita dapat lihat di sini beza di antara hidrolik dan pneumatik adalah yang utama sekali medium penghantaran kuasa. Untuk hidrolik, bendalih hidrolik digunakan
Manakala dalam sistem pneumatik, medium penghantaran kuasanya adalah compressed air, udara termampat. Jadi perbezaan sifat sistem pneumatik dan hidrolik ini yang paling utama ditentukan oleh medium itu sendiri, di mana udara pergerakannya sangat pantas, udara mudah dimampat, compressible. Sebaliknya untuk hidrolik, pergerakan bendalih hidrolik lebih perlahan disebabkan oleh berat tentunya yang lebih tinggi. Kebolehmampatan bendalih hidrolik sangat rendah dan ketumpatan, kelikatan sangat jauh berbeza berbanding udara. Jadi sifat bendalih hidrolik dan udara ini yang sangat berbeza, yang menentukan ciri-ciri perbezaan di antara sistem hidrolik dan sistem pneumatik. Application of hydraulic system. Jadi untuk aplikasi ataupun penggunaan sistem hidrolik ni kita boleh bahagikan kepada 3 jenis di sini. Yang pertama, car hidrolik ataupun mobile hidrolik. Yang kedua, industrial hidrolik. Dan yang ketiga, pneumatic industry. Okey, ini adalah penggunaan bidang kuasa bendalih ya, bukan hidrolik sistem saja, iaitu untuk hidrolik, car hidrolik dan juga industrial hidrolik. Dan yang ketiga untuk pneumatik yang digunakan dalam pneumatic industry. Jadi untuk mobile hidrolik ataupun car hidrolik ni kita boleh lihat penggunaan yang sangat penting sistem hidrolik ni dalam kenderaan-kenderaan yang boleh bergerak mobile, seperti kereta. Dalam kereta, di manakah sistem hidroliknya digunakan? Contohnya dalam brake dan sistem steering. Bulldozer, traktor, crane, ini semua adalah kenderaan-kenderaan yang berat lah. Truck, machinery, ladang. Sementara dalam industri juga digunakan secara meluas sistem hidrolik ini untuk mengendalikan beban-beban yang besar, mesin-mesin yang memerlukan daya dan tekanan yang sangat tinggi, seperti hydraulic press dan stamping machine. Di sini saya letak beberapa gambar sebagai gambaran penggunaan sistem hidrolik dalam 2 bahagian, iaitu mobile hidrolik, di mana sistem hidrolik yang boleh dipindahkan, bergerak, terutamanya dalam kenderaan-kenderaan berat. Dan yang kedua, stationary hidrolik, sistem hidrolik yang kekal, terutamanya di dalam kilang-kilang perindustrian. Di sini saya sediakan satu video yang menunjukkan aplikasi sebenar sistem hidrolik yang terdiri daripada bag hose, tipe lori ataupun lori pengangkut pasir atau tanah, forklift,
untuk mobile hidrolik dan juga untuk stationary hidrolik. Saya masukkan sedikit video untuk mesin stamping dan hidrolik press. Di sini setiap sistem tentulah ada kelebihan dan kelemahan masing-masing. Sebab itulah sesuatu keperluan mestilah bersesuaian dengan sistem yang perlu digunakan. Jadi sistem hidrolik juga mempunyai kelebihan dan kelemahan yang tersendiri. Untuk kelebihan, sistem hidrolik adalah sistem yang ringkas dari segi reka bentuknya, hanya melibatkan beberapa komponen yang disambungkan menggunakan beberapa hos sahaja. Kelebihan yang kedua, fleksibel. Penggunaan hos dan pipe
dalam sistem hidrolik adalah ringkas, disebabkan oleh sifat hos itu sendiri yang fleksibel untuk menghubungkan di antara komponen bagi ruang yang sempit, yang ringkas dalam sistem hidrolik. Kelebihan yang ketiga, easy to control, mudah untuk dikawal. Kelajuan, positioning ataupun kedudukan output mudah dikawal, disebabkan oleh sistem ini pergerakannya perlahan kalau kita nak bandingkan dengan sistem pneumatik. Jadi disebabkan pergerakannya yang perlahan, jadi kelajuan penggerak itu mudah dikawal, kedudukan penggerak juga mudah dikawal, disebabkan oleh sifat sistem itu sendiri ataupun sifat medium itu sendiri yang mempunyai kebolehmambatan yang sangat rendah. Yang keempat, kelebihan sistem hidrolik adalah great power intensity, keamatan kuasa yang sangat tinggi. Jadi ini adalah kelebihan yang utamalah sistem hidrolik yang membolehkan ianya perlu digunakan dalam aplikasi tertentu yang tidak mampu dilakukan oleh sistem lain seperti sistem elektrik dan sistem pneumatik. Jadi sistem hidrolik ini mampu mengendalikan beban yang sangat tinggi dengan hanya menggunakan komponen-komponen yang kecil berbanding beban yang perlu dikendalikan. Kelebihan kelima adalah smooth operation and reversal, operasi yang licin dan boleh patah balik. Jadi pergerakan output ataupun actuator bagi sistem ini lebih licin, lebih lancar dan boleh dipatah balik. Sebab maksud patah balik ini, pergerakan minyak tadi boleh berpatah balik berbanding dengan sistem pneumatik. Udara tu kita boleh anggap sebagai pergerakan satu hala dalam sistem pneumatik, iaitu udara yang tidak digunakan lagi dia akan dibebaskan. Berbanding dalam sistem hidrolik, minyak hidrolik tadi akan di-cycle, digitar. Jadi pergerakannya adalah reversal. Jadi mudah untuk operation forward and reverse. Yang keenam, kelebihan bagi sistem ini adalah haba daripada sistem ini sendiri senang dihilangkan, dibuang. Ini disebabkan oleh minyak itu sendiri adalah ejen pelincer yang bagus. Setiap di sebalik beberapa kelebihan sistem hidrolik yang diterangkan tadi, setiap sistem mesti ada kelemahan masing-masing. Untuk sistem hidrolik ini, kelemahan pertama adalah sistem hidrolik ini boleh menyebabkan pencemaran alam sekitar, terutama jika berlaku kebocoran sistem. Yang kedua, sistem ini sensitif terhadap kotoran. Kotoran mudah melekat pada minyak hidrolik, dan apabila sistem ini mudah kotor, ianya juga mudah mengotorkan keadaan sekeliling.
Yang ketiga, ini adalah kelemahan yang ketara, sebab sistem hidrolik ni begitu bahaya. Ini disebabkan oleh pressure yang dihasilkan oleh sistem hidrolik ini sangat tinggi. Jadi pressure ataupun force yang tinggi hasil pada sistem hidrolik ini memang diperlukan dalam keperluan-keperluan tertentu, tetapi pada masa yang sama tekanan dan daya yang melampau ini begitu bahaya kepada manusia ataupun operator yang mengendalikan sesebuah mesin yang melibatkan sistem hidrolik. Sedikit kealpaan akan mengundang kecederaan yang serius ataupun kematian. Yang keempat, kelemahannya adalah temperature dependence. Maksudnya sistem ini begitu bergantung kepada suhu persekitaran operasi. Ini disebabkan oleh medium penghantaran kuasa, iaitu bendalih hidrolik itu sendiri yang cenderung untuk berubah sifat, iaitu sifat viscosity, kelikatan. Jadi kelikatan ini sifat yang boleh berubah terhadap suhu. Jika suhu tinggi, viscosity akan menurun, dan ini memberi kesan kepada sistem hidrolik secara keseluruhannya. Dan kelemahan yang kelima adalah faktor kecekapan, sebab sistem ini lebih mudah untuk berlaku kebocoran. Ini disebabkan oleh sifat sistem itu sendirilah. Yang pertama, bendalih hidrolik. Bendalih hidrolik ini disebabkan kelikatan, ketumpatan yang tinggi, jadi ianya mudah berlaku kebocoran dalam sistem, dan disebabkan oleh ketidakboleh mampatan bendalih minyak itu sendiri yang menyebabkan mudah berlaku kebocoran, selain pressure dan force yang dijana yang begitu tinggi. Untuk hydraulic fluid properties, kita akan lihat sifat-sifat yang perlu ada ataupun sifat-sifat yang diperlukan pada sesuatu bendalih hidrolik. Yang pertama, not compressible at high pressure. Jadi bendalih hidrolik mestilah tidak boleh mampat walaupun pada tekanan yang tinggi. Jadi untuk mengendalikan beban-beban yang besar, ianya memerlukan pressure dan force yang sangat tinggi. Jadi jika bendalih hidrolik ni boleh mampat, maka beban yang besar, yang tinggi itu, dia punya nilai beban tidak boleh dikendalikan oleh sistem hidrolik lah. Yang kedua, high viscosity index. Nanti saya akan terangkan pada bahagian fluid karakteristik untuk apakah maksud viscosity. Jadi untuk sifat-sifat bendalih hidrolik yang kita perlukan adalah high viscosity index, indeks kelikatan yang tinggi. Indeks kelikatan yang tinggi ini bermaksud semakin tinggi nilai indeks, semakin susah sifat kelikatan tadi berubah apabila suhu bertambah tinggi. Itu maksud high viscosity index. Yang ketiga, ciri-ciri pemisahan campuran. Jadi dalam operasi hidrolik,
bendalih hidrolik ni cenderung untuk menyerap lembapan. Jadi lembapan ini sebenarnya memberi kesan yang tidak elok kepada sistem hidrolik lah. Jadi bendalih hidrolik sepatutnya mempunyai sifat yang tidak sebati dengan lembapan tadi. Jadi apabila ianya tidak sebati, lembapan ataupun air yang berada bersama-sama minyak hidrolik tadi boleh dikondensasikan. Sifat yang keempat adalah properties of corrosion prevention. Jadi sifat yang mencegah kepada kakisan. Jadi bendalih hidrolik yang bagus mempunyai sifat pencegah kepada kakisan. Jadi apakah punca kakisan ini? Adalah proses oxidation ataupun tindak balas kepada gas oksigen. Jadi bendalih hidrolik sepatutnya berfungsi sebagai satu lapisan, satu layer kepada komponen-komponen hidrolik untuk mengelakkan, untuk mencegah berlakunya corrosion. Sifat bendalih hidrolik yang diperlukan yang kelima adalah sifat pelinciran. Ini bertujuan untuk mencegah daripada berlakunya house wear, terutama pada komponen-komponen yang moving together, sliding together, bergerak bersama-sama ataupun bergelangsa antara satu sama lain. Jadi minyak ini sepatutnya berfungsi sebagai satu layer, lapisan yang memisahkan di antara dua komponen yang bergelangsa, sliding antara satu sama lain, untuk mengurangkan, untuk mengelakkan berlakunya haus. Sifat yang seterusnya adalah sifat pencegah buih, foam prevention properties. Jadi bendalih yang digunakan sepatutnya mempunyai chemical stability yang tinggi dan mengurangkan airflow, aliran udara dalam sistem, bagi mengelakkan wujudnya buih-buih yang tidak diperlukan. Bendalih hidrolik juga sepatutnya tidak merosakkan stopper dan seal. Stopper dan seal ataupun kedap ini adalah part-part yang terdapat dalam komponen-komponen hidrolik lah. Jadi komponen-komponen ini biasanya diperbuat daripada plastik, getah, resin dan sebagainya, di mana kalau menggunakan bendalih hidrolik yang bertindak balas terhadap bahan-bahan ini, part-part ini akan mudah rosak. Jangka hayatnya semakin pendek. Sifat bendalih yang seterusnya yang diperlukan adalah non-toxic, tidak beracun. Jadi ianya sepatutnya tidak beracun, tidak memudaratkan kulit dan pernafasan para operator. Easy to pump adalah sifat yang berikutnya, mudah dipump. Jadi bendalih sepatutnya mempunyai density yang tidak begitu tinggi lah, supaya ianya mudah di pump. Jika bendalih susah dipump, ianya cenderung untuk membentuk cavity dan difficult to flow, susah untuk mengalir. Cavity ni rongga. Jadi untuk cavity ni saya akan terangkan pada bahagian yang berikutnya nanti.
Sifat-sifat bendaleh yang berikutnya adalah long lasting, tahan lama. Walaupun bendaleh itu tidak digunakan, disimpan, tetapi apabila ianya nak digunakan selepas suatu tempoh masa, sifat kimianya tidak berubah. Tidak berubah walaupun disimpan dalam tempoh yang lama. Sifat yang berikutnya yang diperlukan adalah non-flammable. Tidak mudah terbakar. Jadi ianya sepatutnya tidak mudah terbakar dan mampu beroperasi dalam haba ataupun dalam suhu yang tinggi. Dan yang terakhir, reasonable price. Untuk memilih bendaleh hidrolik, kita perlu tengok juga harga yang berpatutan. Types of hydraulic fluid. Jenis-jenis bendaleh hidrolik. Secara umumnya ada 4 jenis bendaleh hidrolik. Iaitu petroleum base, water base, synthetic dan juga vegetable base oil. Untuk jenis yang pertama, petroleum base. Bendaleh hidrolik berasaskan petroleum. Jenis ini jenis yang paling banyak digunakan. Untuk jenis petroleum base ini, pelbagai aditif ataupun bahan tambah digunakan untuk mempelbagaikan performance dan ciri-ciri fluid ini, dan ini juga bergantung kepada the quality of original crude oil, bergantung kepada kualiti minyak mentah yang asal, dan juga bergantung kepada refining proses penapisan. Untuk fluid jenis petroleum base ini low cost, murah, high quality yang bagus, dan readily available selection, mempunyai pelbagai pilihan yang sedia ada. Untuk bendaleh jenis ini, ianya memberi kesan kepada persekitaran, kesan yang tidak bagus jika tidak dikendalikan dengan baik. Ianya kompatibel terhadap sesuai dengan kebanyakan jenis seals, kedap, bahagian yang kedap, seals. Ianya mempunyai indeks kelikatan yang tinggi, high viscosity index, dan has a resistance to oxidation, mempunyai rintangan terhadap pengoksidaan. Kelemahan bendaleh hidrolik jenis petroleum base ini adalah ianya mudah terbakar sebab ianya berasaskan petroleum, mudah terbakar. It's flammable. Jadi ianya tidak sesuai digunakan dalam aplikasi yang panas, dan berhampiran dengan punca api. Jenis bendaleh hidrolik yang kedua adalah water base. Bendaleh yang berasaskan air. Jadi untuk yang berasaskan air ini adalah campuran antara petroleum dan air. Masih lagi ada petroleum tetapi dicampur dengan air. But do not form compounds.
tetapi ianya tidak sebati. Dia bercampur, petroleum dan air bercampur tetapi tidak sebati. Untuk jenis ini digunakan untuk fire resistance, rintangan terhadap api. Disebabkan ada kandungan air di situ. Itu adalah tujuan utama, air ditambah pada petroleum, ataupun bahan utamanya adalah air. Tujuannya adalah untuk fire resistance. Jadi untuk jenis water base ini ada dua jenis, iaitu oil in water emulsions, minyak dalam air, ataupun water in oil emulsions, air dalam minyak. Minyak dalam air atau air dalam minyak. Dan juga water base juga ada yang jenis water glycol. Jadi untuk emulsion oil in water, mempunyai sifat rintangan api yang bagus dan sumber penyejukan yang baik, tetapi boleh menyebabkan pengeratan. Sebaliknya water in oil bagus dari segi sifat pelinciran. Jenis ini juga tidak berapa bagus untuk persekitaran disebabkan ada kandungan petroleum di situ. Pada suhu yang tinggi, air ini boleh meruap. Boleh terpisah daripada petroleum. Ini menyebabkan viscosity akan bertambah pada hydraulic fluid tadi. Jenis ini mungkin lebih mahal berbanding petroleum based fluids. Jenis yang ketiga, water glycol. Ini adalah campuran air, 40% air dicampur dengan 60% glycol. Glycol adalah satu unsur alkohol. Alkohol. Jadi ianya dicampur dengan air bagi tujuan-tujuan ataupun ciri-ciri yang tertentu, iaitu bagus dari segi rintangan terhadap api, mempunyai indeks kelikatan yang tinggi, dan indeks ini semakin tinggi apabila air tadi bertukar menjadi steam. Benda hidrolik jenis ini juga tidak sesuai terhadap persekitaran. Ini kerana glycol tadi tidak boleh dilepuskan, cannot be disposed, dan toxic, dan beracun. Poor lubrication, pelinciran yang lemah, dan bendalai jenis ini boleh menyebabkan hayat components menjadi lebih pendek disebabkan oleh haus. Sebab poor lubrication tadilah. Tidak boleh beroperasi pada suhu yang tinggi disebabkan oleh air yang meruap tadi. Hydraulic fluids yang keempat adalah synthetic fluids. Bila disebut sintetik ni bermaksud tiruan. Jadi bendalai jenis ini dihasilkan oleh proses kimia untuk menghasilkan bendalai tiruan, yang mana dia punya ciri-cirinya boleh berubah-ubahlah mengikut cara ianya diproses. Jadi antara sifat yang baik yang ada pada bendalai jenis ini adalah pelinciran yang bagus, dan juga baik dari segi rintangan terhadap api, dan juga
pelinciran yang bagus lah. Low friction memberikan sifat pelinciran yang bagus. Tetapi kelemahan bendalai jenis ini adalah lebih mahal lah. Harganya lebih mahal sebab mungkin ianya perlu mengalami proses tertentu untuk menghasilkan bendalai tiruan ini. Juga toksik, beracun dan memerlukan kaedah tertentu untuk dilepuskan. Tetapi dan juga ianya juga tidak compatible, tidak bersesuaian dengan bahan-bahan seal kedap. Dan bendalai hidrolik yang terakhir adalah vegetable based oil, minyak berasaskan sayuran. Jadi disebabkan bendalai-bendalai yang saya sebutkan tadi tidak friendly terhadap persekitaran, untuk jenis ini ianya lebih friendly kepada persekitaran, tidak toksik. Ianya berasaskan tumbuhan, sayuran. Jadi ianya biasanya diproses daripada rapeseed. Rapeseed ini macam biji sawi. Mustard ni sawi ataupun soya bean oil, minyak kacang soya. Canola oil. Ni ada punya bunga kuning ni, dan diproses biji-bijinya ini untuk menghasilkan canola oil. Untuk bendalai jenis ini mempunyai pelinciran yang baik, rintangan api yang baik dan tidak mahal berbanding minyak sintetik tadi. Kelemahan bendalai jenis ini adalah mudah berlaku pengoksidaan dan menyerap air. Jadi pengoksidaan ini apabila berlaku, ianya boleh berbentuk enap cemar macam keladak lah, yang tidak diperlukan, dan boleh membentuk bahan kimia yang berbahaya, disebabkan hasil daripada tindak balas dengan gas oksigen. Kecenderungan bendalai ini untuk menyerap haba juga boleh menyebabkan kerosakan pada seal, pada kedap yang diperbuat daripada polyurethane. Dan kalau tadi kita telah pun melihat sifat-sifat bendalai hidrolik yang diperlukan, ataupun apakah fungsi bendalai fluid itu sendiri, apakah fungsi bendalai hidrolik itu sendiri selain sebagai medium pemindahan kuasa. Dan kita juga telah melihat jenis-jenis bendalai hidrolik. Seterusnya, pada bahagian ketiga ini, kita lihat karakteristik ataupun ciri-ciri bagi suatu bendalai hidrolik. Tidak semua ciri-ciri ini saya akan huraikan dengan terperinci. Saya akan fokus pada satu ciri sahaja, iaitu viscosity. Dan untuk ciri-ciri yang lain itu saya akan huraikan sepintas lalu. Jadi ciri yang pertama adalah viscosity, iaitu
kelikatan. Kelikatan adalah ukuran kepada rintangan untuk pengaliran bagi sesuatu bendalih hidrolik. Ianya menentukan kebolehan sesuatu bendalih untuk melincir. Jadi komponen-komponen sistem hidrolik seperti pam dan motor adalah begitu sensitif terhadap perubahan kelikatan inilah. Kelikatan ini tidak boleh terlalu tinggi dan tidak boleh terlalu rendah. Kerana ianya boleh memberi kesan, ianya mempengaruhi prestasi sistem. Jika viscosity ini terlalu tinggi, pergerakan komponen akan menjadi sukar dan lebih berat. Ya, jadi ini menyebabkan banyak kuasa yang hilang, yang membazir kuasa ini yang berlebihan, dan haba yang terjana dalam sistem juga akan melampau disebabkan oleh geseran bendalih. Sebaliknya, jika kelikatan ini pula terlalu rendah, ini menyebabkan haba akan berkumpul disebabkan oleh bendalih ini adalah pelincir yang tidak lagi berkesan. Kelikatan yang rendah juga boleh menyebabkan kebocoran dalam sistem hidrolik. Kelikatan akan menurun apabila suhu meningkat dan bendalih menjadi semakin nipis. Jadi untuk menentukan darjah kelikatan disebabkan suhu, indeks kelikatan digunakan. Jadi indeks kelikatan ini adalah ukuran bagi perubahan flow condition, keadaan pengaliran terhadap perubahan suhu bendalih. Jadi jika viscosity kelikatan bendalih tinggi, maksudnya bendalih tersebut adalah stabil, iaitu perubahan kelikatan adalah rendah terhadap perubahan suhu, iaitu jika viscosity yang tinggi. Julat yang biasa bagi kelikatan adalah 0 hingga 100, di mana kalau 100 yang paling tinggi nilainya ini menunjukkan bahawa kelikatan berlaku sedikit sahaja perubahan apabila suhu semakin meningkat. Jadi indeks ini menunjukkan sejauh mana viscosity itu berubah terhadap perubahan suhu. Jadi semakin tinggi nilai indeks, semakin stabil bendalih tersebut dari segi kelikatan. Jadi indeks ini adalah penting untuk dipertimbangkan apabila memilih bendalih hidrolik sesuai dengan perubahan suhu yang terlibat. Contohnya dalam sebuah kenderaan. Ciri-ciri yang berikutnya, ketumpatan density. Density adalah mass per volume. Rho equal to M over V, mass over volume.
specific weight, berat tentu, omega, equal to weight per volume, W per V, units Newton per meter cube. Ini dah belajar dalam kursus fluid mechanics dalam semester 2. Ciri-ciri yang keempat, fluid compressibility, kebolehmampatan bendaleh. Ini adalah sifat yang penting juga. Kita nak tengok sejauh mana perubahan isi padu bendaleh yang berlaku bergantung kepada perubahan tekanan. Jadi bagaimana kita nak mencirikan bendaleh tersebut terhadap sifat kebolehmampatannya adalah nilai bulk modulus kappa, equal to negative change in pressure over rate of change of volume. Perubahan tekanan terhadap kadar perubahan isi padu. Jadi jika nilai kappa lebih kecil, bermaksud kebolehmampatan bendaleh semakin rendah. Jadi ini yang diperlukan bagi sesuatu bendaleh pneumatik lah, kebolehmampatan yang rendah. Maksudnya ianya boleh beroperasi pada tekanan yang tinggi tanpa berubah isi padunya. Jika isi padunya mudah berubah terhadap kenaikan tekanan, maksudnya fluid hidrolik fluid tersebut tidak boleh mengendalikan beban yang besar. Flash point. Flash point menentukan rintangan bendaleh terhadap api. Flash point adalah suatu suhu terendah di mana permukaan bendaleh mengeluarkan wap yang cukup untuk menyala apabila api dilalukan pada permukaannya. Itu maksud flash point. Jadi merujuk pada suhu terendah, lowest temperature. Di mana pada suhu yang dimaksudkan tadi, bendaleh akan meruap. Meruap yang cukup, cukup untuk menyalakan api apabila api melalui pada permukaannya. Tengok suhu berapa. Pada suhu biasa mungkin bendaleh tersebut tidak meruap. Apabila kita panaskan bendaleh, semakin tinggi suhu, semakin tinggi, semakin meruap bendaleh tersebut. Jadi tengok pada suhu berapa wap yang ada itu, wap yang meruap itu cukup untuk menyalakan api apabila api melalui pada permukaan bendaleh tersebut. Itu maksud flash point. Untuk fire point, fire point ni dia lebih tinggi daripada flash point. Suhunya masih lagi suhu terendah, tapi terendah bagi fire point lebih tinggi berbanding flash point. Ini disebabkan oleh kalau flash point untuk memulakan nyalaan api, tapi untuk fire point, wap yang terhasil tadi cukup untuk menyokong pembakaran berterusan selama 5 saat apabila api dilalukan pada permukaannya. Kalau flash point untuk memulakan nyalaan, tapi untuk fire point ini suhunya perlu ditingkatkan lagi supaya wap tadi cukup untuk mengekalkan nyalaan selama 5 saat.